Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, anugerah Tuhan sungguh cukup bagi kami. Kami bersyukur segala kebaikan kami yang kami terima tidak di luar Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kesempatan melayani yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan juga telah menempatkan kami di dalam gerakan Reform Injil ini. Tolonglah kami ya Tuhan untuk boleh sadar akan keberadaan kami. Tolonglah dan kuatkan kami ya Tuhan untuk boleh menjalankan segala yang Engkau percayakan kepada kami dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan sehingga kami tidak menghamburkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan, tetapi sebaliknya kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi laskar Kristus yang menggenapkan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati waktu kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya akan meneruskan dengan khotbah setelah Anselm. Beberapa argumentasi membuktikan Tuhan ada, itu menjadi sesuatu inti daripada gereja yang beriman kepada Tuhan. 弟兄姐妹们，今天我要继续传讲有关安斯伦的论证之后，有一些的论证在证明上帝的存在的这个道理。 Anselm merupakan salah seorang yang paling kreatif atau inovatif menemukan argumen ontological. 安斯伦是在这个论证方面最有创意力的这个人，他这个发明了这个本体论的论证。 Setelah ontological argument, 本体论证之后， di dalam sejarah masih banyak argumentasi untuk usaha membuktikan bahwa Allah itu ada. 在历史里面产生了还有很多其他的论证，要证明上帝的存在。 Seperti cosmological argument, 比方说宇宙论的论证， seperti teleological 比 argument. 方说是目的论的论证。 Tapi semua ini bukan berdasarkan metodologi dari kitab suci. 可是这一切并不符合圣经的教导。 Sampai pada reformasi baru dibenarkan pembaruan iman oleh Tuhan sendiri. 直到改教时期的时候，这个在信仰方面才被上帝所纠正。 Bolehkah manusia secara inisiatif membuktikan Tuhan itu ada? 人可以主动来证明上帝是存在的吗？ Alkitab mengatakan tidak perlu. 圣经说不需要， Karena kitab suci tidak pernah pakai bukti-bukti dari anthropocentric methodology untuk mendapatkan kesimpulan bahwa Allah itu ada. 因为圣经从来没有用人本的这个方法来证明上帝的存在。 Nah, di Alkitab metodologi apa yang dipakai oleh Tuhan sendiri? 在圣经里面，上帝所使用的方法是怎样的方法呢？ Yaitu langsung melalui pengwahyuan Tuhan. 就是直接借助上帝的启示。 Tuhan berkata kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan. 上帝对我们说，他就是上帝。 Dia adalah Tuhan yang berada dan Tuhan yang menciptakan segala keberadaan di luar keberadaan Tuhan. 他是存在的上帝，他就是创造其他存在的这个上帝。 Manusia mengenal Tuhan bukanlah manusia menemukan Tuhan ada melalui yang dicipta oleh Tuhan. 人类知道认识上帝，不是说人类已经证明了、找到了这个上帝，借助人类上帝所创造的个思想。 Manusia mengetahui Tuhan ada karena Tuhan menyatakan bahwa Dia berada kepada yang dicipta oleh Dia. 人类能够知道上帝存在，因为上帝亲自的显明他是存在的。 Itulah sebab cosmological argument tidak bisa membuktikan Allah ada. 因此呢，宇宙论证不能够证明上帝的存在。 Theological argument juga tidak bisa membuktikan Tuhan ada. 目的论证也不能够证明上帝的存在。 Lalu bagaimanakah orang-orang dunia mau mengerti Tuhan ada? 那么是个世人要怎么样明白上帝存在的事情呢？ Kita melihat Immanuel Kant, seorang yang sangat luar biasa. 我们看到看着这一个人是非常特别的。 Karena apa yang dibanggakan oleh rasio manusia, menganggap manusia dapat membuktikan beradanya Tuhan, semua ditolak oleh Immanuel 因 Kant. 为人所认为他们的理性是能够证明这个上帝，他们为这个很快要的话，一切都被看所推翻了。 Ini semua kebanggaan, kesombongan, arogansi manusia ditiadakan oleh Kant. 这些人所夸耀的这个理性都已经被看所推翻 Dari 了。 manakah rasio itu didongkel
oleh Immanuel Kant. 看怎么样推翻了这个理性呢？ Immanuel Kant mengatakan pure reasoning itu ada. 看说这个纯粹的这个理性是存 Tetapi 在， itu tidak mewakili seluruh rasio 可 manusia. 是这一切并不代表人的理性， Karena selain rasio murni masih ada rasio praktika. 因为除了这个纯粹的理性，还有这个实践的理性。 Rasio praktika tidak bisa dibuktikan oleh rasio logika, tapi rasio praktika disadari oleh orang yang pernah hidup dan pernah mengalami hidup manusia. 这个实践理性不能够用纯粹理性来证明，可是这个实践理性是人的这个生活里面所感觉、所经历出来的。 Kita semua mengalami apa maksudnya menjadi manusia. 我们每一个人都明白成为人是什么意思。 Manusia bukan saja mau mencari pengetahuan melalui spekulasi, melalui analisa, melalui research of the all cosmology. 人不仅是要用他们的理性，用他们的这个能够明白的这个推敲等等的方法来明白这个宇宙。 Tetapi manusia mengetahui hidup sebagai orang ada sesuatu hal yang praktika yang tidak bisa kita tolak. 可是人却是非常的觉悟到，我们很多事情不能够用纯粹理性来解释，可是要用这个实践理性来去经历它。 Inilah satu sumbangsi besar dari Immanuel Kant. 这个就是看很大的这个贡献。 Immanuel Kant mengatakan kita semua tahu apa yang disebut baik dan jahat. 看说我们每一个人都知道何谓善和恶的事 Kita 情， semua mengetahui kita harus melakukan yang baik bukan yang jahat. 我们都知道说我们必须要行善，不可以行恶。 Hal ini dari mana? 可是这一切是从哪里来的呢？ Apakah ini dari genetika dan keturunan sebagai evolusi atau sebagai satu genealogi? 难道这一些就是遗传下来借助这个进化所产生的事情吗？ Dia mengatakan bukan. 他说不是， Mempunyai kesadaran saya harus berbuat baik, ini bukan rasio, bukan tradisi, bukan anthropocentric search and the speculation of the truth. 他说有这个悟性，我必须要行善，这个理性所产生出来的，可是不是这个一个真迹，可是这我实践理性所经历的。 Ini ada satu sumbangsi besar daripada Immanuel Kant. 这个就是看很大的这个贡献。 Nah, mengapakah kita mempunyai perasaan harus berbuat baik? 那么为什么我们会有这个感受，我们必须要去行善的 Ada 呢？ satu perintah di dalam hati kita. 在我们的心里面有一个命令， Kau harus berbuat baik. 你必须要行善。 Saya perintahkan engkau. 我命令你， Engkau adalah manusia. 你是人， Manusia harus berbuat baik. 人必须要行善。 Dan perbuatan baik itu apa? 那么这个行善的意思是什么呢 Yaitu？keadilan, 就是行公义， yaitu cinta 就是有 kasih, 爱心， yaitu rendah 就是 hati. 要谦卑。 Hal-hal yang tidak bisa dibuktikan melalui rasio murni. 这一切就是我们不能够借助纯粹的理性来去证明它的。 Maka di dalam buku pertama dari Immanuel Kant, 因此呢，在看的第一本书里 dia 面， mengatakan semua kepercayaan bahwa Allah ada melalui cara manusia dengan pikiran manusia membuktikan itu adalah khayalan yang tidak mungkin terjadi. 他是说一切人所拥有的这个幻想，是说他们能够用理性来证明上帝的这个就是一个幻想罢了。 Karena waktu engkau melihat grand design dari universal, 因为当的这个宇宙有很大的这个设计的时候， adalah satu fakta yang tidak bisa ditolak. 这个是我们不可拒绝的这个事实。 Engkau mendapatkan kesimpulan, kenapa alam semesta begitu bagus? Bukankah ada yang menciptakan, yang mendesain, yang memberikan bijaksana begitu dalam di dalamnya? 那么你就拿出了一个结论：为什么这个宇宙会那么美丽的被设计下来？岂不是这个有上帝在这个设计的里面？ 我没有讲上帝，saya tidak sebut sekarang. 我还没有讲呀。Ada sesuatu yang mendesain, yang begitu ajaib, begitu rumit dan begitu berbijaksana. 有一个设计者非常的这个复杂的在设计，非常的美丽的设计， 非常有智慧，非常伟大，非常精细的设计在宇宙中间。
Tetapi yang desain ini siapa? 可是这个设计师是谁呢？ Orang Kristen pasti Tuhan Allah. 基督徒说这个必定是上帝， Immanuel kan mengatakan tidak tentu. 然后看是说不一定是。 Engkau percaya ada great designer. 你相信有一个伟大的设计师， Engkau percaya this very complicated and very wise design. 你相信这个是非常复杂、非常有智慧的设计。 Tetapi the designer, you cannot say he is your God. 可是你不能够说这个设计师就是你的上帝。 Maka banyak orang kira Immanuel kan sedang mendongkel iman kepercayaan yang sudah diterima secara universal oleh orang Kristen. 因此呢，人人都认为这个看这是在推翻众所这个接受的这个基督教的信仰的 Kalau 人。 begini orang Kristen mau percaya apa lagi? 那么这样子来讲的话，基督徒要相信什么呢？ Karena apa yang dipercaya orang Kristen sudah didongkel habis oleh kan. 因为基督徒所相信的这个信仰已经被看所推翻了。 Tetapi sebenarnya kan bukan mendongkel iman orang 可 Kristen. 是看的实际上并不是在推翻这个基督教的信仰。 Iman orang Kristen yang tidak benar sekarang dipaparkan oleh kan dan didongkel secara habis-habisan. 看的实在是在这个发掘错误的基督教的信仰。 Kan 所攻击的，kan 所废除的是基督教信仰中错误的那一部分。 Yang diserang, yang ditolak oleh kan adalah kesalahan iman daripada orang Tapi Kristen. tidak berarti kan merusak iman orang Kristen yang sejati. 可是这不表示看的在破坏真的基督教的信仰。 Maka banyak orang 有很多的基督徒以为他们所信的就是这个自然论证，就是宇宙目的论。这个信仰根本不是基督教应该有的真正的信仰。 Banyak orang Kristen yang menganggap argumen kosmologikal atau argumen teologikal itulah yang benar, tetapi sebenarnya itu bukanlah ajaran Alkitab. Maka di dalam 在第一本书里面，康德推翻了这些论证。 Maka dalam buku Kant yang pertama, Kant telah menggugurkan semua argumen itu. 那么是不是等于康德就不需要信上帝吗？ Lalu apakah berarti Kant tidak perlu lagi percaya kepada Tuhan? 康德在第一本书否定的一切， Segala sesuatu yang disangkal oleh Kant dalam buku yang 在 pertama, 第二本书康德重新建起来。 di dalam buku yang kedua Kant kembali membangunnya. 康德怎么样建起这一个论证的另外一方面呢？ Bagaimanakah di sisi yang lain Kant membangun argumen yang lain? 他说：“那一个命令你行善的 Dia 是谁呢？ mengatakan siapakah yang memberikan perintah kepadamu untuk melakukan kebaikan itu? 他说：不能再高的最高的上帝。 Dia mengatakan tidak bisa ada yang lebih tinggi lagi. Dialah Allah yang tertinggi. 他的命令是不能再高的最高的命令。 Perintah dia tidak lagi ada yang lebih tinggi, itu adalah perintah yang tertinggi. 所以他给这个叫做 categorical imperative， Maka dia sebut sebagai perintah itu categorical imperatif. satu perintah yang tidak mungkin lebih tinggi lagi。 一个不能够再比它更高的这个命你令，要行善。 engkau harus melakukan 那么 kebajikan. 这件事在圣经里面告诉我们， Di dalam hal ini di dalam Alkitab mengatakan, 世人呐，你已经知道上帝要你做的是什么。 hai manusia, engkau sudah tahu apa yang Tuhan ingin kau kerjakan. 你要行公义， Engkau harus melakukan keadilan. 好怜悯， Engkau harus penuh belas kasihan. 这两件事啊， Kedua hal ini, mencintai keadilan， 你要行公义，你要menjalankan cinta kasih， 你要好怜悯。这两样 Kedua hal 是 ini 耶稣基督在世界上的时候显明出来的最大的两个道德的标准。 ini adalah dua standar moralitas yang terbesar yang Yesus nyatakan ketika dia ada dalam dunia You ini. should do the righteous. Engkau harus melakukan kebenaran, You should practice the loving kindness. engkau harus melakukan keadilan, dan engkau harus berbelas kasihan. This is the categorical imperative. Inilah perintah yang tertinggi. 康德发现人是人，因为人懂公义，也懂慈爱。 Kan menemukan manusia adalah manusia karena manusia mengerti keadilan dan manusia juga mengerti akan cinta 不 kasih. 但如此，如果一个人很注重公义，不注重慈爱，他一定会变成错误的伦理。 Meskipun demikian, jikalau seseorang itu hanya menjunjung meninggikan keadilan tetapi meniadakan cinta kasih, maka dia tidak selaras dengan etika. Ya pasti mempunyai etika yang salah。相反的，如果一个人很注重慈爱，
没有注重公义，一定他也过一个另外一个极端的伦理。 Dan sebaliknya seseorang jikalau dia hanya sangat menjunjung cinta kasih tetapi melalaikan keadilan, maka dia juga pada ekstrim etika yang lain. 如果我们都讲爱爱爱，不讲上帝的圣洁跟公义， Jikalau kita hanya membicarakan tentang cinta kasih, tapi kita tidak membicarakan lagi kesucian dan keadilan 很 Allah, 多的事情我们都妥协在罪恶中间，离开了上帝的旨意。 maka dalam banyak hal kita pun akan kompromi di dalam dosa dan kita telah jauh daripada kehendak Tuhan. 相反的，我们注重公义，这样才对，这样才公义。没有慈爱，我们没有办法把最好的伦理把它行出来。 Dan jikalau kita hanya menjunjung keadilan tetapi tidak ada cinta kasih, maka sebaliknya pula kita tidak ada lagi etika yang baik yang kita bisa nyatakan. 耶稣基督是一切伦理中间最合神心意的表达。 Yesus Kristus adalah satu pernyataan etika yang paling selaras dengan kehendak Allah. 律法说，犯奸淫的人用石头打板打死。 Taurat mengatakan yang berzina harus dirajam mati dengan batu. 法利赛人就说，我们现在用手把这个女人犯奸淫的把她打死吧。 Orang Farisi mengatakan biarlah sekarang kita merajam wanita yang berzina ini dengan batu. 如果他们把犯奸淫的女人打死，他们有没有错呢？ Jikalau mereka membunuh wanita itu dengan rajam batu yang berzina itu, apakah mereka salah? 因为他们是照着摩西律法所命令的， Karena mereka menjalankan Taurat atau perintah yang diberikan di dalam Taurat 他 Musa. 们没有错。 Mereka tidak salah. 但是耶稣不这么行。 Tetapi Yesus tidak melakukan hal 耶 seperti 稣说 itu.：“ 你们中间没有罪的人，拿第一块石头打死他。 Tetapi Yesus mengatakan di antara kalian siapa yang tidak berdosa, yang pertama kalilah yang mengambil batu membunuh 他 dia. 们拿了石头要打他的时候， Ketika mereka mengambil batu mau membunuh dia, 想起我自己是罪人， mereka teringat saya sendiri juga adalah orang yang 他把 berdosa. 石头就放下来。 Maka mereka dengan demikian meletakkan batu 我 itu. 不配定人的罪， Saya tidak layak untuk menghukum dosa orang lain. 圣经说， Alkitab mengatakan 行公义， melakukan keadilan 好怜悯， penuh dengan cinta 这是 kasih. 耶稣基督所行的。 Ini yang dilakukan oleh Yesus 主 Kristus. 啊，你是行公义的， Oh Tuhan, Kau yang melakukan keadilan. 你是好怜悯 Engkau 的， adalah yang penuh dengan cinta 所 kasih. 以 Maka 你是上帝的儿子， Engkau adalah anak 你 Allah. 是人类的导师， Engkau adalah guru daripada umat 你是 manusia. 真正伦理修的先锋。 Engkau adalah perintis daripada etika di dalam 那 kehidupan 种先 manusia. 知说， Tetapi Nabi 你要 mengatakan 存谦卑的心，与上帝同行。 engkau harus dengan kerendahan hati berjalan dengan Tuhan. 后来保罗把这一句话明白表现出来的时候， Kemudian ketika Paulus mengerti kalimat ini dan dia menyatakannya 他 lagi, 说我们要用爱心行合乎真理的事情。 dia mengatakan biarlah dengan cinta kasih kita melakukan kebenaran yang sesuai dengan 我们 ajaran 用 Tuhan. 爱心讲诚实的话。 Biarlah dengan cinta kasih kita mengatakan kalimat yang jujur. 今天教会里面很多争讼的事情， Hari ini dalam gereja banyak terjadi perselisihan. 都发生在这件事情的不平衡的范围里面。 Ini semua terjadi dalam lingkup yang tidak seimbang dalam hal-hal 你 ini. 攻击一个弟兄， Ketika seseorang menyerang Piping seseorang ke yang lain, Tijung. ketika mengkritik orang yang 人家问 lain, 你，你讲的对吗？ orang menanyakan apakah yang kau sampaikan itu 对。 benar? Oh benar. 事实是这样， Faktanya seperti Dia itu.犯了这个错。 Dia sudah melakukan 我 kesalahan 讲 ini. 的都是对的。 Yang saya katakan itu semua 那 benar. 你问第二个问题， Tetapi pertanyaan kedua yang kau 你 tanyakan 是 lagi, 用爱心对待弟兄吗？ apakah engkau dengan cinta kasih memperlakukan 你 saudaramu? 真的爱他吗？ Apakah sungguh engkau mengasihi 你 dia? 说不够， Engkau mengatakan oh tidak 我 cukup. 真理够， Saya cukup kebenaran, 爱心不够。 tetapi kurang cinta 对 kasih. 上帝说你没有照着我的要求去行善。 Maka Allah mengatakan engkau tidak seturut dengan tuntutanku dalam melakukan kebaikan. 是人呐，上帝已经指示你什么叫做好的， Hai manusia, Allah telah menunjukkan kepada engkau apa yang disebut sebagai yang baik. 什么叫做好？ Apa yang disebut sebagai 我 kebaikan. 做好事叫做好， Saya melakukan kebaikan itu yang baik. 什么叫做善？ Apa yang disebut sebagai 我没有 kebajikan. 犯罪什么善？ Saya tidak melakukan dosa, itu adalah 他 kebajikan. 说不， Tetapi dikatakan tidak. 你要行公义， Engkau harus melakukan keadilan. 要爱怜悯， Tetapi engkau harus juga penuh dengan cinta kasih 对 dan belas 犯罪的 kasihan. 人要有爱心。 Terhadap orang yang berdosa engkau harus ada 你 cinta kasih. 爱，你要叫人懂得什么叫做真理。 Dalam cinta kasih engkau harus mengajar kepada orang lain apa itu kebenaran. 当一个人在两方面不能保持平衡的时候， Ketika seseorang dalam kedua hal ini tidak bisa 他就 seimbangan, 不能够遵行上帝为人定的道
道德的标准。 maka dia tidak bisa menjalankan standar moral yang Allah tetapkan untuk 所以 manusia. 我们实在看出圣经是高过康德的伦理哲学。 Maka sesungguhnya kita melihat Alkitab itu jauh lebih tinggi daripada filsafat dan etika yang diajarkan oleh Kant. What is good? Apa itu kebaikan? What we should do? Apa yang kita harus lakukan? We should balance the righteousness of God and the loving kindness of God. Kita harus menyeimbangkan antara keadilan dan cinta kasih daripada Allah. 有一些牧师传道自己行为很好，但是对别人没有怜悯，也没有允许别人犯罪需要的忍耐。 Ada sebagian hamba Tuhan, mereka hanya memperlakukan diri secara baik, tetapi mereka tidak mempunyai cinta kasih, tidak ada kesabaran, keadilan kepada orang-orang yang lain. 直到有一天，他们的软弱把他们带到没有办法行出他们要求的善的时候，他开始觉悟到他是缺乏上帝对他们的要求。 Sampai suatu hari karena kelemahan mereka, mereka tidak bisa mencapai tuntutan yang Allah berikan kepada mereka, baru mereka menyadari kekurangan yang mereka alami itu. 世人啊，你要行公义， Hai manusia, engkau harus melakukan keadilan. 你要好怜悯， Engkau harus penuh dengan cinta 你 kasih. 自己要做最好的人， Engkau sendiri harus menjadi manusia yang terbaik. 但你要爱那不能做最好的人。 Tetapi engkau juga harus mengasihi orang yang tidak bisa melakukan yang terbaik 你 itu. 自己要过圣洁的生 Engkau 活， sendiri harus melalui hidup yang 大家 suci. 怜悯、忍耐，等候那些不能过生活圣洁的人。 Tetapi engkau juga harus berbelas kasihan dan sabar terhadap orang-orang yang tidak bisa melakukan kesucian 有 itu. 公义没有慈爱， Kalau ada keadilan tidak ada cinta 就 kasih, 变成非常苛刻的要求者。 maka itu akan engkau akan menjadi seorang penuntut yang sangat kejam. 一个有慈爱没有公义， Seseorang yang mempunyai cinta kasih tidak mempunyai 你 keadilan, 就变成一个非常妥协、没有办法遵行上帝旨意的人。 maka engkau akan menjadi seorang yang sangat kompromi pula, tidak bisa melakukan kehendak 我 Tuhan. 告诉你，连做好人这件事情都非常不容易。 Maka saya katakan bahkan menjadi seorang yang baik pun adalah suatu hal yang tidak 当 mudah. 我们自己做一些好事的时候， Ketika kita sendiri melakukan sebagian 一 kebaikan, 天到晚看见别人做的不好的事情， maka terus-menerus kita melihat kesalahan yang orang lain lakukan. 当我们自己达到一些比较好的标准的时候， Ketika kita sendiri boleh mencapai standar yang lebih baik, 他们在教会里面变成专门吹毛求疵、找到别人缺点的人。 maka kita akan menjadi seorang yang mencari-cari kesalahan orang lain di dalam 所以 gereja. 你做好人，你 Maka 真正达到上帝的标准吗？ maka jikalau engkau menjadi seorang yang baik, apakah sungguh engkau telah mencapai standar yang Allah tetapkan? 不行。 Tidak. 所以当我们回到康德的哲学的时候， Maka ketika kita kembali kepada filsafat 我 Kant, 们要做好人。 kita harus menjadi seorang yang baik. 为什么我们要做好人？ Mengapa kita harus menjadi seorang 因 yang 为我们 baik? 里面有个最高的命令，吩咐我们要行善。 Karena di dalam kita ada perintah yang tertinggi yang memberikan perintah kita harus 那么 melakukan 这个 kebaikan. 最高的命令从谁来的呢？ Dari manakah datangnya perintah yang tertinggi 这 ini? 个要我们行善的那一位是谁呢？ Siapakah dia yang memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan itu? 康德不从宇宙论去证明上帝存在， Maka Kant tidak melalui argumen kosmologikal untuk membuktikan keberadaan 康 Allah. 德也不用目的论证明上帝的存 Kant 在。 juga tidak memakai teleological argumen untuk membuktikan keberadaan 这 Allah. 两样都是不可能的。 Kedua hal itu tidak mungkin. 这两样的信心是建立在两种套约的错误里面。 Karena kedua hal ini, kedua argumen ini, iman yang ada di dalamnya itu berada pada iman yang salah secara dua lompatan. Dalam dua hal lompat dan tidak sah, akhirnya kepercayaan tentang Allah ada berdasarkan kosmologi dan berdasarkan teologi itu ada tidak mungkin. 那么康德怎么讲呢？ Lalu bagaimanakah Kant mengatakan? 你知道宇宙有 grand design， Engkau tahu bahwa di dalam alam semesta ada rancangan yang agung, so mysterious, yang begitu misterius, so wise, yang begitu bijaksana, so deep, yang begitu mendalam, so valuable. yang begitu bagus. But you never know who is the true designer. Tetapi engkau tidak pernah mengetahui siapakah sang perancang yang When you say sebenarnya. the designer should be Christian God, Maka engkau mengatakan perancang itu pastilah Allahnya orang Kristen. can ask how can you prove that is your God? Kan menanyakan bagaimanakah engkau membuktikan itu adalah Allahmu. And the only proof the universe should be a designer, Engkau hanya membuktikan bahwa di dalam alam semesta ini pasti ada seorang a perancang, great designer, yaitu perancang yang agung, a powerful designer, perancang yang sangat berkuasa, very wise designer. perancang yang sangat But berbijaksana. it is not necessary
Christian God. Tetapi itu belum tentu harus adalah Allahnya orang Kristen. Probably he's a very powerful angel. Mungkin dia adalah malaikat yang sangat berkuasa. Probably he is a very powerful demon. Mungkin dia adalah iblis yang sangat berkuasa. When Christians say, "This is my God who designed the universe," you are superstitious. You are not logical. Maka ketika orang Kristen mengatakan ini pastilah Allahnya iman saya, maka dia akan mengatakan kau pastilah sangat tahyul dan tidak masuk akal. You can only prove from the cosmological argument, from the teleological argument, there is a great designer. Dari argumen kosmologikal dan argumen teleologikal engkau hanya bisa membuktikan bahwa ada perancang yang sangat agung saja. When you say there is God, ketika engkau mengatakan ada Tuhan, you have the mistake in jumping first step. Engkau ada satu lompatan pertama yang salah. Second, yang kedua, when you say that God is Jesus Christ, ketika engkau mengatakan Allah itu adalah pastilah Allah orang Kristen, jump second time. Maka engkau melompat lagi untuk kedua kalinya. Both are not logical. Keduanya itu tidak masuk akal. Though both cannot be proven rationally. Dan keduanya itu tidak bisa kita buktikan secara logika. So from the first book of Immanuel Kant, dari buku pertama dari Immanuel Kant, seems the Christian faith have been demolished. Tampaknya iman kekristenan telah diruntuhkan. So it become a very serious and very dangerous threat for Christian faith. Maka itu mendatangkan ancaman yang sangat mengerikan bagi iman kekristenan. So Kant said no cosmological argument. Maka Kant mengatakan tidak ada argumen kosmologikal. No teleological tidak argument. Ada argumen teleologikal. But how can I believe there is God? Lalu bagaimanakah saya percaya ada Tuhan? Kant say what you cannot do in these two arguments, come to my argument. Kant mengatakan yang engkau tidak bisa dapatkan jawaban daripada kedua argumen ini, datanglah kepada argumen saya. What is my argument? Apakah argumen saya itu? Categorical imperative. Yaitu categorical imperative, perintah yang tertinggi. Must be God. Pasti ada Tuhan. Give you commandment. Yang memberikan perintah kepadamu. Give you requirement. Yang memberikan tuntutan kepadamu. Give you order. Yang memberikan perintah kepadamu. You should do good. Engkau harus melakukan kebaikan. And if this you should do good be combined with the Bible passage. Dan kalau kita menggabungkan perintah melakukan kebaikan dengan ayat-ayat Alkitab, we'll come to what is written in the Bible. You should love righteous and you should love loving kindness. Kita akan masuk ke dalam tuntutan Alkitab bahwa engkau harus melakukan keadilan dan juga penuh dengan cinta kasih. People ask, why Stephen Tong preaching like this? Orang-orang menanyakan mengapa pendeta Stephen Tong berkhotbah seperti ini. Reformed Church, what's to do with the argument of existing God's proof? Apakah hubungannya gereja reform dengan pembuktian keberadaan Allah itu? Sekarang saudara melihat. Apakah kelemahan yang pertama yang terbesar daripada Kant itu? Kant mengetahui secara moralitas pasti ada Tuhan. Kant mengatakan yang memberikan perintah secara moral itu pastilah Tuhan. Maka tidak bisa kita memakai argumen kosmologikal untuk membuktikan Allah ada. Juga tidak bisa memakai argumen teleologikal untuk membuktikan Allah ada. Tetapi melalui argumen moral bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Inilah kontribusi terbesar yang teragung dari Kant. Tetapi moral ini datang dari Tuhan. Saya mau tanya, siapakah yang bisa mencapai moralitas yang tertinggi? Who is the one who totally achieved the requirement of the categorical imperative from God? Siapakah yang bisa mencapai tuntutan tertinggi yang secara moral yang diberikan oleh Tuhan itu? Only Jesus Christ. Hanya Yesus Kristus. You don't believe God, that's your freedom. Engkau tidak percaya kepada Allah, itu adalah kebebasanmu. But you cannot deny Jesus Christ, that's a fact in the history. Tetapi engkau tidak bisa menyangkal Yesus Kristus adalah fakta sejarah. In the history there is one man called Jesus. Di dalam sejarah ada seorang manusia yang disebut sebagai Yesus. Supreme achievement of human ethics. Dia adalah yang mencapai tingkatan tertinggi daripada etika manusia. As what I mentioned to you, Immanuel Kant is the Confucius of Germany. Maka saya katakan kepada saudara bahwa Immanuel Kant itu adalah Confuciusnya Jerman. And Confucius is the Immanuel Kant of China.
Dan Confucius sendiri ada Immanuel Kant di China. Berbuat baik, melakukan kebaikan 要做最好最好的人。 dan menjadi manusia yang terbaik. 但是这个最好的善哪里来的呢？ Tetapi kebaikan ini yang terbaik itu datangnya dari mana? 因为人要行善，就证明有一个上帝存在。 Karena manusia harus melakukan kebaikan itu membuktikan bahwa Allah itu ada. 但是呢，我们需要相信，耶稣的上帝就是真理的源头，善的命令者吗？ Tetapi apakah kita harus percaya Allah daripada Yesus itu adalah pemberi perintah untuk melakukan kebaikan itu? 今天的总结论里面， Maka di dalam kesimpulan total hari 我 ini, 告诉你，两件事不能分开的。 saya katakan kepada saudara ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan, Deity of Jesus Christ yaitu ketuhanan daripada Yesus and Kristus morality of Jesus Christ. dan moralitas dari Yesus We Kristus. cannot separate these two and become independent issue to preach or to teach. Kita tidak bisa memisahkan kedua hal ini dan menjadi topik di dalam khotbah kita. When you believe Jesus is a supreme good man, Ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah manusia yang terhebat tertinggi, you cannot not to believe Jesus is God. kita juga tidak bisa tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. 如果你相信耶稣是最高的道德的执行者， Jikalau engkau percaya bahwa Yesus adalah pelaksana moral yang 你 tertinggi, 不可能不接受耶稣是神。 maka tidak mungkin engkau tidak menerima Yesus adalah Tuhan. Because the divine nature of Christ is the basis, foundation, and the support of the morality of Christ. Karena natur keilahian daripada Yesus Kristus adalah fondasi daripada semua moralitas yang Yesus lakukan. In this case, Immanuel Kant has one missing link. Dalam hal ini Immanuel Kant ada satu hal yang terhilang di dalamnya. Even though he believed Jesus is the best, Meskipun dia menerima Yesus adalah yang but terbaik, in between the best and he is God, there's a gap. tetapi di antara Yesus sebagai yang terbaik dan dia adalah Tuhan itu ada satu gap lagi pemisah. Di dalam khotbah setengah tahun ini, 在这个半年时间里面的征 saya 兆， dengan satu step membawa engkau masuk ke dalam pimpinan Tuhan, memperbarui iman orang 我 Kristen. 一步步带领你们知道上帝的引导里面来更新基督教的信仰。 When people interpret the verses in the Roman 12, Ketika orang-orang menafsirkan ayat Alkitab dalam Roma pasal they 12, always think that you should be renewed. mereka hanya pikirkan bahwa engkau harus diperbaharui. 你要更新， Engkau harus diperbaharui. 都是人要做的事 Itu 情。 semua yang harus manusia But lakukan. I interpret another way. Tetapi ada penafsiran secara yang lain, The renewal is still initiated by God. bahwa pembaharuan itu masihlah merupakan inisiasi daripada Allah. God created the renewal of all over the world. Allah telah menciptakan semua pembaharuan di dalam alam semesta From ini. reveal himself by using the Hebrew language in Old Testament, God makes Greek the new instrument to reveal himself. Dari Allah memakai bahasa Ibrani yang diganti menjadi bahasa Yunani dalam mewahyukan dirinya, itulah pembaharuan yang Allah sudah lakukan. God never mentioned that in the Old Testament. Tetapi Allah tidak membicarakan hal itu dalam perjanjian lama. God never discussed with any theologian. Allah juga tidak pernah mendiskusikan hal ini dengan teolog manapun. He himself made the renewal of the Christianity Tetapi dia sendiri telah melakukan pembaharuan di dalam kekristenan by using Alexander the Great, melalui dia memakai Alexander Agung, a military leader. yaitu seorang pemimpin secara militer. After about 600 years, Setelah kira-kira 600 tahun God kemudian, renew initiatively dan Allah secara berinisiatif untuk melakukan pembaharuan. second time Itu yang kedua by kalinya. using Constantine, Dia memakai a Konstantin, Roman emperor, yaitu seorang kaisar daripada kerajaan Romawi. to renew the cruelty of Roman Empire, become merciful and give the freedom of the Christian faith. Dia melakukan pembaharuan dari kekejaman Romawi yang kejam menjadi Romawi yang penuh dengan cinta kasih. After that, Setelah itu, another 100 years later, 100 tahun kemudian, the third time God renew his church, kali yang ketiga Allah memperbaharui gerejanya, not by emperor, bukan melalui seorang kaisar, not by military bukan leader, melalui pemimpin militer, by a new leader of the theological and philosophical combined leader called Saint Augustine. tetapi melalui Santo Agustinus, yaitu seorang teolog dan juga seorang filsuf yang digabungkan menjadi satu di To dalam dirinya. understand what is the original sin, Yang dia mengerti apa itu dosa asal, representative of Adam or Christ
no other way. Yang diwakili oleh Adam dan Kristus dan tidak lagi ada cara The yang lain. renewal of what is Trinity. Dan dia memperbaharui konsep tentang Allah Tritunggal. Renewal of what is the primacy of the grace. Dan dia memperbaharui tentang konsep keagungan, ketinggian daripada anugerah. Renewal of the predestination because of the wisdom and the sovereignty of God Himself. Dan dia melakukan pembaruan dalam pengertian predestinasi dan kedaulatan Allah itu sendiri. 感谢主， Kita bersyukur kepada 这个 Tuhan. 教会历史的更新， Di pembaharuan di dalam sejarah 都是 gereja ini, 神自己主动起到的。 Allah sendiri yang memberikan inisiatif melakukan itu 到 semua. 了康德的时候， Sampai kepada zaman Kant, 很重要的事情要连起来，但是连康德都做不到。 ada hal yang penting sekali yang harus digabungkan, tetapi Kant sendiri tidak berdaya melakukannya. 康德说，用道德证明上帝是最高的命令者。 Kant mengatakan bahwa dengan moralitas itu membuktikan bahwa Allah adalah pemberi perintah yang 所 tertinggi 以我 itu. 们知道上帝存在， Maka manusia mengerti bahwa Allah itu 但是 ada. 康德没有办法告诉我们，耶稣就是上帝。 Tetapi Kant tidak berdaya mengatakan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah. 那我们今天归正教会要做一个结论， Maka sekarang gereja Reform Injili mau melakukan satu 这个 kesimpulan. 结论只有一句话 Kesimpulannya hanya ada satu ：If kalimat. Jesus is not God, Kalau Yesus bukan Tuhan, there's no way He achieved the highest example and standard of morality. maka tidak mungkin dia bisa mencapai semua standar moralitas 有 itu. 关于这一点， Dalam hal ini, 我先停到这里。 saya berhenti dulu sampai di sini. I'm going to stop my preaching today. Saya akan menghentikan khotbah saya hari ini. Next week I will go to elaborate more about this Minggu depan saya akan mengembangkan lagi yang lebih detail tentang hal ini. because the forceful or compel of the dividing the morality of Christ and the deity of Christ is the problem of the modern church 300 years. Karena pemisahan secara paksa antara moralitas dan sifat natur ketuhanan daripada Yesus itu adalah masalah selama 300 tahun sepanjang sejarah gereja ini. Until Reform Evangelical Church, we combine again and return to the true faith of God. Sampai kepada gereja Reform Injili ini kita kembali menggabungkan dan kita kembali kepada iman kepada Allah yang sejati. 我盼望你们有一些人会明白这些讲道中间维系关系的奥秘是很难解释出来的。 Saya mengharapkan di antara Bapak Ibu sekalian ada yang bisa mengerti rahasia yang sangat sulit untuk dijelaskan yang terkandung di dalam khotbah ini. 为什么很多 Reform 教会不爱传福音？ Mengapa banyak gereja Reform mereka tidak suka untuk mengabarkan Injil? 为什么很爱传福音的人不知道神的主权？ Dan sebaliknya banyak orang yang suka mengabarkan Injil mereka tidak mengerti akan kedaulatan Tuhan. 为什么新派教会相信耶稣的道德，但是他们都不接受耶稣的神性？ Lalu mengapa gereja-gereja liberal mereka menerima moralitas daripada Yesus tapi mereka tidak menerima natur keilahian daripada 为什 Yesus? 么很多 Reform 教会的信徒相信神的主权，但他们的道德生活没有比别人更好？ Lalu mengapakah orang-orang dalam gereja Reform mereka percaya akan kedaulatan Tuhan tetapi hidup moralitas mereka tidak baik? 这都是基督教要更新的地方。 Ini semua hal-hal yang harus diperbaharui di dalam kekristenan. 求主赐福给我们， Kiranya Tuhan memberkati kita. 更赐福那些听得懂这些道的人。 Terlebih lagi memberkati orang-orang yang mengerti akan firman Tuhan dalam hal ini. 我们低头祷告。 Mari kita berdoa. 当我们低头闭眼睛的时候， Ketika kita menundukkan kepala dan 我 memejamkan 们 mata, 安静，求主赦免我们， biarlah kita menenangkan diri kita dan mohon Tuhan 赦 mengampuni. 免我们在信仰上的罪， Mengampuni semua dosa kita di dalam hal iman kepercayaan. 赦免我们在道德上的罪， Mengampuni kita dosa di dalam hal moralitas. 赦免我们在侍奉上的罪， Mengampuni dosa kita dalam hal pelayanan. 赦免我们在传福音上的罪， Mengampuni dosa kita dalam hal pengabaran Injil. 赦免我们在对同工有错误的道德伦理，不符合上帝原则的罪。 Mengampuni dosa kita dalam hal etika dan moralitas ketika kita memperlakukan orang-orang yang lain. 我们大家安静， Kita menenangkan diri. 我们请伊凡克里斯蒂诺上来为我们祷告。 Pendeta Ivan Kristiano naik ke atas pimpin dalam doa. Mari kita semua berdoa kepada Tuhan setelah mendengarkan khotbah ini. 我们大家领受上帝的话语之后，我们一起向主祷告。
Kami bersyukur karena Tuhan mengoreksi senantiasa pemikiran kami, 主啊，我们感谢你，你继续不断纠正我们的思想， menunjukkan betapa kecilnya pikiran kami dibandingkan kebesaran-Mu. 来指明我们的思想是非常的微小，如果跟上帝的伟大来相比的话， Kami bersyukur Tuhan mengoreksi kebanggaan kami yang salah bahkan melalui cara yang menyakitkan. 我们感谢主对我们所夸耀的一切的错误的思想，你纠正了我们。 Hari ini kami diajar untuk rendah hati menerima kritik dari Immanuel Kant, 今天你借着看的这个批判来教导我们， tetapi sekaligus confident kepada Alkitab dan berani mengkritik kembali Immanuel Kant. 在这一切的这个相同，我们应该回到圣经来顺服圣经的教导， Biarlah gerejamu tidak terpesona oleh sinar dunia, 让这个世界能够继续不断蒙主所光照， tetapi semakin rindu dan semakin tertarik akan kemuliaan dan kehebatan Kristus. 也是越来越敬佩主耶稣的荣耀，主耶稣所做的一切事工。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉主耶稣的名。 Amin. Amin.